Assalamualaikum semua murid yang dikasihi sekalian. InsyaAllah hari ini kita akan belajar Pendidikan Islam tahun 6 bidang adab. Tajuk pelajaran kita adalah Adab Menjaga Alam Sekitar. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 183 sehinggalah 186. Terlebih dahulu sebelum kita memulakan pelajaran hari ini adalah lebih baik kita sama-sama membaca doa. Semoga dengan bacaan doa ini kita akan beroleh keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedia semua? Jom kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanahmu. Wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Baiklah anak-anak, jom kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan di akhir pembelajaran ini, murid akan dapat menyatakan adab terhadap alam sekitar. Yang kedua, murid dapat menjelaskan kepentingan menjaga alam sekitar dalam kehidupan seharian. Yang ketiga, murid dapat memahami kesan akibat daripada mengabaikan adab terhadap alam sekitar. Dan yang terakhir sekali, murid dapat mempraktikkan adab terhadap alam sekitar di dalam kehidupan seharian. Apakah perasaan kamu apabila melihat situasi seperti dalam gambar ini? Ya, pastinya jawapan kamu, kotornya. Ya anak-anak, itulah yang akan berlaku sekiranya kita tidak menjaga kebersihan alam sekitar. Baiklah, sebelum kita belajar mengenai adab terhadap alam sekitar, jom kita lihat terlebih dahulu apa itu alam sekitar. Alam sekitar ialah semua sumber alam ciptaan Allah seperti sungai, lautan, tumbuh-tumbuhan, udara dan sebagainya. Semua ini perlu dipelihara supaya keharmonian hidup manusia sentiasa terpelihara. Okey, jom kita lihat apakah adab terhadap alam sekitar yang boleh kita sama-sama lakukan untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Yang pertama sekali ialah mengawal aktiviti pelepasan asap daripada kilang atau kenderaan yang mengandungi bahan kimia berbahaya seperti menggunakan alat kawalan pencemaran udara. Jabatan Alam Sekitar telah menggunakan alat kawalan pencemaran udara ini untuk mengukur tahap pelepasan benda asing ke persekitaran kita. Alat ini mematuhi piawaian yang telah ditetapkan di bawah Peraturan Alam Sekeliling dalam Kurungan Udara Bersih 1978. Adab yang kedua iaitu kita bersama-sama menguruskan aktiviti pembuangan sampah, sisa toksik dan pepejar secara sistematik dan terkawal seperti melakukan pungutan sampah dan sisa bahan kimia secara berkala. Aktiviti yang kita boleh lakukan di rumah ialah mengasingkan bahan-bahan buangan mengikut jenisnya dan memasukkan ke dalam tong kital semula. Ini akan memudahkan proses pembuangan sisa pepejar oleh pihak yang berkaitan. Adab yang ketiga ialah mengawal aktiviti penebangan pokok supaya dilakukan secara terancang dan terkawal. Melalui pengawalan aktiviti ini, hasil hutan negara dapat diuruskan dengan baik. Jom kita lihat apakah kepentingan beradab terhadap alam sekitar. Ingat anak-anak,
Apabila semua pihak menjalankan tanggungjawab terhadap alam sekitar, kita semua akan mendapat manfaatnya. Ya, antara manfaat yang dapat kita perolehi daripada menjaga alam sekitar, yang pertama sekali ialah kita dapat menikmati udara yang bersih dan segar. Yang kedua, kesejahteraan dan kesihatan kita akan lebih terjamin. Yang ketiga, keseimbangan alam sekitar akan terpelihara disebabkan tiada lagi aktiviti yang tidak bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Yang keempat, sumber pendapatan penduduk sekitar akan dapat dipertingkatkan. Dan yang kelima, habitat flora dan fauna seperti haiwan, tumbuhan dan pokok-pokok di dalam hutan akan kekal terpelihara. Baiklah, sekarang kita lihat pula apakah akibat yang akan terjadi sekiranya semua orang tidak peduli dan ambil berat terhadap alam sekitar. Perbuatan ini akan menyebabkan berlakunya ketidakstabilan alam. Yang kedua, menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Yang ketiga, pencemaran air. Yang keempat, kepupusan habitat dan hidupan. Yang kelima, pendapatan penduduk terjejas. Dan yang terakhir sekali, berlakunya hakisan tanah. Dan ada banyak lagi sebenarnya akibat yang akan berlaku apabila kita mengabaikan adab terhadap alam sekitar. Ya anak-anak, adab terhadap alam sekitar perlu diamalkan supaya kelestarian alam terus terpelihara. Oleh itu, setiap insan bertanggungjawab untuk memelihara alam yang amat berharga ini. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi peringatan kepada kita berkaitan adab terhadap alam sekitar ini di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-56. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Maksudnya, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. Sama-sama kita hayati dan ambil iktibar daripada ayat ini. Akhir kata, bersama-samalah kita menjaga alam sekitar. Sayangi dan hargailah sungai, hutan, laut dan udara di sekeliling kita. Nikmat yang sangat perlu kita syukuri. Okey, Ustazah harap semua murid akan belajar dengan bersungguh-sungguh dan berjaya dalam semua bidang kehidupan dunia dan akhirat. Hingga itu, sekian. Terima kasih.